Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita akan buat 1.3 iaitu lengkung pertumbuhan jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup. So tumbuhan-tumbuhan ni kita boleh kelaskan dia mengikut jangka hayat dia. Sama ada tumbuhan semusim atau duimusim ataupun tumbuhan saka. Kita masuk pada tumbuhan semusim dulu. Semusim ni maksud dia tumbuhan tu dia lengkapkan kitar hidup dia dalam masa semusim ataupun dalam masa setahun. Lepas dia habis setahun ni atau semusim ni, dia akan mati. Maksudnya dia punya pertumbuhan tu daripada biji benih sampailah dia berbunga dan membiak, lepas tu dia akan mati. Okey, contoh dia pokok padi, pokok labu dengan pokok tembikai. Kitaran hidup tumbuhan semusim, mula-mula biji benih, seed, lepas tu pertumbuhan, growth. Okey. Lepas tu dia hasilkan bunga atau biji benih. Lepas tu dia akan mati. Death. Itu je. Dalam bahasa Inggeris, tumbuhan semusim ni kita panggil sebagai annual plant. Okey, untuk tumbuhan duimusim. Mula-mula kita kena tahu yang duimusim maksudnya dia perlukan 2 musim atau 2 tahun untuk dia lengkapkan kitaran hidup dia. So, musim yang pertama atau tahun yang pertama adalah untuk dia bertumbuh. Dia bentuk daun, batang dengan akar. Untuk musim yang kedua ataupun tahun yang kedua untuk dia membiak. Dia mengambil masa 2 tahun untuk melengkapkan kitar hidup dia. Lepas tu musim pertumbuhan yang pertama ialah pertumbuhan tampang. Iaitu pertumbuhan struktur daun, akar dan batang. Macam saya sebut tadi. Kemudian musim pertumbuhan yang kedua adalah pembiakan. Kebanyakannya ada di kawasan iklim sederhana. Iklim sederhana ni maksud dia adalah kawasan 4 musim. Setelah mengalami pertumbuhan tampang iaitu yang musim pertama, proses pertumbuhan akan berhenti seketika pada musim sejuk. Kemudian bila dah masuk musim panas dan musim bunga, barulah pertumbuhan kedua akan diteruskan. Barulah dia teruskan untuk pembiakan. Maksudnya tumbuhan tu dia akan berbunga ataupun dia akan hasilkan buah serta biji benih, barulah dia akan mati. Okey, contoh dia kobis, lobak merah dan pokok bunga balung ayam. Okey, boleh tengok kitar hidup tumbuhan duimusim atau bahasa Inggeris dia biennial. Dia akan bermula dengan biji benih. Lepas tu pada pertumbuhan tahun pertama dia akan develop akar, batang dan daun. Kemudian dia akan melalui dormancy, iaitu dia akan berhenti bertumbuh sekejap pada musim sejuk. Okey, musim sejuk. Lepas tu dia akan sambung pertumbuhan kedua. Dia akan menghasilkan bunga dan biji benih, barulah dia akan mati. Tumbuhan saka ataupun bahasa Inggeris dia perennial plant adalah tumbuhan yang kitar hidup dia lebih daripada 2 tahun. So, senang cerita hayat dia panjang. Jangka hayat yang panjang bergantung pada spesies dan keadaan. Dia dapat ada 2 kategori iaitu tumbuhan berkayu saka dan tumbuhan herba saka. Kebanyakan tumbuhan saka mampu berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hidupnya. Jadi dia mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Dia tahan cuaca yang berubah-ubah. Contoh dia rumput, pokok bunga raya, pokok mangga. Okey, so dia bertahan. Tak kira lah panas ke, hujan ke, sejuk ke. So jangka hayat dia panjang. Sekarang kita masuk lengkung pertumbuhan tumbuhan. Untuk lengkung pertumbuhan tumbuhan semusim, okey, bentuk dia bentuk sigmoid. Tahu kan sigmoid? Dia bentuk macam ni lah masa form 4 dah belajar. Dia ada peringkat A, B, C, D. Peringkat A adalah penurunan jisim kering. Kenapa jisim kering turun? Sebab pada waktu ni percambahan baru je nak berlaku. Jadi waktu ni daun pun tak ada, so susah nak buat fotosintesis. So makanan yang disimpan dalam cotyledon, dalam biji benih digunakan untuk percambahan. Bila digunakan makanan untuk percambahan, maka menurunlah jisim kering biji benih tu sebelum tumbuhnya daun untuk fotosintesis. So nampak ni jisim kering menurun kat sini. Okey, peringkat B pula peningkatan jisim kering. Okey, waktu ni daun dah tumbuh, dah bercambah. So
fotosintesis pun bermula. Daun dah buat fotosintesis. Jadi dia boleh buat makanan sendiri. Bila dia buat makanan sendiri, kadar pertumbuhan akan meningkat dengan cepat. Jadi jisim kering tu akan meningkat. Okey, nampak jisim kering meningkat dekat B ni. So untuk C, jisim kering menjadi malar. Maksudnya jisim kering tu tidak berubah. Kenapa dia tak berubah? Pada waktu ni tumbuhan dah matang. Bila matang, kadar pertumbuhan menjadi sifar. Maka jisim kering pun malar. Okey, boleh nampak C. Dan yang D, penurunan jisim kering berlaku sekali lagi. Kenapa? Pada waktu ni tumbuhan yang matang tu dia dah mengalami penuaan. Bila menua, dia akan mengalami keguguran daun dan bunga. So, kadar fotosintesis akan jadi rendah. Pada waktu ni penyebaran biji benih berlaku, maka jisim kering pun menurun. Dekat sini D. Okay. So next, lengkung pertumbuhan, tumbuhan dwi musim. Kalau dwi musim ni maksudnya dia ada 2 lengkung sigmoid sebab dia berlaku dalam 2 musim ataupun 2 tahun kan. Jadi sigmoid 1, sigmoid 2. Macam tu. Jadi musim pertumbuhan yang pertama, pertama ni, tumbuhan menghasilkan daun, berlakunya fotosintesis, makanan disimpan dalam umbisi. Apa dia umbisi? Umbisi ni maksudnya batang tumbuhan yang membengkak, yang simpan makanan. Dia simpan makanan tujuan umbisi ni. Contoh macam lobak. Lobak yang warna oranye tu sebenarnya adalah batang yang membengkak atau umbisi. Dia simpan makanan dalam tu. Okey. Kemudian pertumbuhan terhenti kat tengah ni. Ini adalah pada waktu musim sejuk. Dia berhenti sekejap pertumbuhan. Kemudian sigmoid kedua berlakunya pertumbuhan musim kedua atau tahun kedua. Makanan simpanan pada tahun kedua ni digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Okey, pertumbuhan saka ni terdiri daripada jujukan sigmoid yang kecil. Maksudnya dia ada banyak sigmoid. 1 sigmoid, 2 sigmoid, 3 sigmoid, 4 sigmoid, 5 sigmoid. Macam tu. Dan dia akan buat purata lengkung pertumbuhan. Ini boleh nampak dekat garisan merah ni. Purata pertumbuhan. Pertumbuhan purata. Okey. So lengkung pertumbuhan pada setiap tahun berbentuk sigmoid. Jadi sebabkan hayat dia panjang, dia ada banyak sigmoid. Pertumbuhan berlaku sepanjang hayat. Kadar pertumbuhan adalah tinggi pada musim bunga dan musim panas dan kadar pertumbuhan menurun pada musim sejuk. Sebab pada musim panas dengan musim bunga, keamatan cahaya tinggi jadi fotosintesis tinggi. Okey. Cuba tengok. Kebanyakan tumbuhan herba adalah tumbuhan semusim. Contohnya macam sayur-sayuran ataupun bijirin. Boleh tengok ni ada gambar padi, gandum, jagung, cauliflower, terung dengan rayo. Untuk contoh tumbuhan di musim, lobak, radish dengan kobis. Contoh tumbuhan saka pula, pokok jambu, pokok pine, pokok lemon, pokok sal, lagi pokok ros dengan pokok oren, pokok kopi, pokok bunga raya, pokok teh. Okey, rasanya itu saja. Terima kasih.